Arvin dan Adib, berapa hari bulan hari ni? 16. Okey, 16. Yes. 16 hari bulan Februari tahun 2021. Okey, topik untuk kita pada hari ini ialah nombor. Membundarkan nombor bulat. Ya, betul. Masih lagi dalam unit 1. Tajuknya nombor, tapi hari ini kita akan belajar kemahiran bagaimana untuk membundarkan nombor bulat. Okey, membundarkan nombor bulat. Alright. So, kita tengok apa itu membundar? Siapa boleh jawab? Apa itu membundar? Bundar tu apa? Bin dengan Adib. Ada tak any idea? Pernah tak belajar dengan Cikgu Suryani dulu? Membundar tahun lepas. Bundar tu apa? Ha? Ingat ke tak ingat? Tak ingat? Adib? Ingat tak? Tak ingat? Okey, membundar ini ialah satu kemahiran matematik yang perlu ada untuk kamu belajar matematik. Ia adalah proses Tukar nombor. Tukar nombor. sesuatu nombor. Betul. Kita tukar nombor kepada satu nombor yang lebih ringkas. Mana? Daripada nombor yang besar, nombor yang macam-macam nombor kepada nombor yang susah kepada nombor yang lebih ringkas. Maksudnya nombor yang lebih mudah, the simplest number, the nearest number. Okay, nombor yang paling dekat. Okay. Di sinilah datangnya konsep lebih dekat atau lebih cuba baca Arvin. Konsep lebih dekat atau lebih hampir. Bukan hampir, hampir. Hampir. Yes, hampir. Alright, okay. Seterusnya, ada dua cara untuk kita membundar. Hari ini kita akan belajar dua cara untuk kita membundar. buat pembundaran ataupun membundar. Siapa yang buka mic itu tolong tutup mic. Okey. Cara yang pertama untuk membundar ialah kita boleh gunakan garis nombor. Garis nombor. Macam mana garis nombor tu? Tengok. Ni garis nombor kan? Ingat lagi tak garis nombor tu macam mana? Ini dia garis nombor. Garisan yang di mana ada nombor kita letakkan di sini untuk kita tengok dia punya corak ataupun pattern nombor tu. Sama ada nombor tu menaik ataupun menurun. Ingat kan kita belajar minggu lepas? Nombor menaik dan nombor menurun. Okey, ini adalah garis nombor. Okey, macam mana tu? Nanti kita akan belajar macam mana kita nak membundar menggunakan garis nombor selepas ini. Cara yang kedua ialah melalui kita buat jadual. Jadual tu macam mana? Jadual tu macam jadual waktu awak lah. Kita buat kotak. Lepas tu kita ada jadual begini. Mesti awak pening ni apa benda ni kan? Tak apa, kejap lagi kita belajar. Macam mana kita nak membundar menggunakan jadual. Macam ni. Ingat, kita ada ini adalah nilai tempat kan? Ribu, ratus, puluh dan sah. Betul? Kita akan bundarkan mengikut pembundaran ni adalah biasanya soalannya kita bundarkan kepada puluh terdekat ataupun ada soalan kata membundarkan kepada ratus terdekat
dan juga membundarkan kepada ribu terdekat. Okey, nampak? Nampak. Alright, okay, next. Macam mana kita nak bundarkan nombor kepada puluh terdekat? Cuba baca, Arvin. Bundarkan nombor kepada 10 terdekat. Okey, jadi ada berapa cara kita boleh gunakan untuk buat bundar? Untuk pembundaran ni. Ada berapa cara yang kita dah belajar tadi? Arvin. 1000, No, 100. cara. Ada berapa cara? Ada 2 cara kan? 2. Nombor 1 apa? Ikut garis nombor. Nombor 2 adalah kita buat Garis. Jadual. Ni jadual. Berapa cara? Ada berapa cara untuk membundar, Arvin? 2. Apa cara yang pertama? Garis nombor. Yang kedua? Jadual. Ya, betul. Jadual. Okey. Jadual. Okey. Now, kita belajar. Okey. Ini adalah bagaimana kita nak membundarkan nombor kepada puluh terdekat. Kita gunakan cara yang pertama menggunakan garis Nombor. Oh ya, macam mana? Okey, soalannya. Ini adalah contoh soalan. Adib, tolong baca contoh soalan. Bundarkan nombor 2712 kepada 10 terdekat. Dia kata dia suruh bundarkan nombor 2712. Nombor 2712 kepada puluh terdekat. Okey, kamu tengok nombor 2712. Mana satu digit yang mana adalah digit puluh? 2 ke, 7 ke, 1 ke, 2? Sebutkan digit tempat puluh. 1000. 70. 7. 7 adalah ratus. 10 tu 1. Berapa? 1. Ya, 1 adalah puluh terdekat. Jadi, kita nak tengok nombor berapa yang paling hampir dengan 2712 pada puluh yang terdekat. Okay, kita tengok. Nombor 2712 ni berada di antara 2710. Tengok sini 10. 10 kan? Dia kata puluh kan? Ni dia kata puluh. Dia kata puluh. Jadi kita kena tengok puluh. Dia antara 10 dengan 20 lah. Betul? Sebab 12 ni, 12 ni adalah antara 10 dengan 20. Yang 2700 tu awak letak ke tepi dulu. Sekarang kita tengok dia punya puluh punya. Jadi selepas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 19, 19 dan 2712. Mana nombor 2712? Ni. Mana? Ni. Di mana? Cikgu dah 2712. Pak. Okey, jadi kita nak tengok 2712 ni dia dekat dengan 2710 ataupun dengan 2720. Siapa boleh jawab? Yang mana satu nombor yang dia paling dekat? Yang ini ke? Ataupun yang ini? Ni. Ini apa? Sebut. 2710. Ya, betul. Dia paling dekat dengan
2,710. Cuba tengok nombor 2,712 ni dengan nombor 2,720. Jauh kan? Ya. Jauh. Jauh. Jadi yang paling dekat ialah 2,710. 710. Okey, cuba baca Adib. 2,712 lebih dekat dengan 2,710. Ya, betul. Kita boleh juga tulis macam ni. Arvin baca. 2,712 dibundarkan kepada pulau terdekat menjadi 2,710. Okey. Tadi kita buat bundarkan nombor kepada apa? Puluh ke ratus ke sah yang terdekat? Puluh. Ya, puluh yang terdekat. Ni adalah cara yang pertama, iaitu cara apa? Cara garis nombor. betul. Sekarang kita tengok macam mana kita nak bundarkan nombor kepada puluh terdekat menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua tadi kita guna apa? Siapa ingat cara yang kedua kita guna apa? Yang pertama garis nombor, yang kedua guna cara apa tadi? Jadual. Yes, betul Arvin. Very good. Kita guna jadual. Macam mana kita nak guna jadual? Okey. Sekarang Arvin cuba baca soalan. Okey, ini soalan dia. Bundarkan nombor 3,278 kepada puluh terdekat. Okey, kita bundarkan nombor 3,278 kepada puluh terdekat. Jadi kita buat jadual begini. 3 ni nilai tempat dia apa? Nilai 3,000. nilai tempat adalah 1,000. 3 adalah ribu. 2 nilai tempatnya 200. 100. Kalau 7? 70. Okey, kalau 8? 8. Sah. Nilai tempat. Bila cikgu tanya nilai tempat, awak sebut sama ada ribu, ratus, puluh ataupun sah. So, sekarang dia suruh kita bundarkan nombor kepada puluh yang terdekat. Okey, dalam nombor 3,278 ni mana satu nilai tempat dia adalah puluh? Digit mana? 7. Ya, digit 7. Okey. Alright. Cikgu tukar pen color jap Nampak. Okey. So 7 lah puluh terdekat. Puluh pula. Nilai puluh. Okey. Betul lah ni. Dia dah bulatkan ni. 7 adalah nilai puluh. Okey, macam mana kita nak buat? Dia ada peraturan dia. Ada 1, 2 dan 3. Okey, cuba adik baca. Adik baca yang pertama. Apa tips yang pertama? Kekalkan digit puluh jika digit sah ialah 1, 2, 3 atau 4. Apa dia kata kekalkan? Okey, sekarang dia kata kekalkan digit puluh. Okey, digit puluh adalah 7. Okey, dia kata jangan tukar apa-apa. Jangan tukar nombor 7 ni. Sekiranya, tengok dekat sebelah ni. Tengok yang sebelah ni. Ini dia suruh kita tengok yang ni. Sekiranya digit sah ialah 1, 2, 3 dan 4. Kita jangan tukar nombor 7 ni. Okey. Peraturan yang kedua. Arvin, cuba baca yang kedua. Tambah 1 pada digit puluh jika sah ialah 5, 6, 7, 8 atau 9. Sekiranya sah ini nombornya, digitnya ialah 5, 6, 7, 8 atau 9. Kita kena tambah 1 dekat mana? Tambah 1 dekat puluh ke ratus ke ribu? Puluh. Ya, kita kena tambah 1 dekat puluh. Okey. Silap. Okey, kita kena tambah 1 dekat puluh. Okey. Peraturan yang ketiga. Adik baca. Akhirnya
Nanti tukar kepada U. Apanya? Akhirnya digit SAR mesti tukar kepada kosong, bukan U, kosong. Dia kata akhirnya digit SAR. Okey, tak apa. Kita tengok dulu macam mana dia kata akhirnya digit SAR kita tukar kepada kosong. Okey. 1003 ni kita nak buat apa? Kita tulis balik 3. Sebab kita nak tukarkan puluh terdekat kan. Jadi 1000 tak ada apa-apa. Jadi 1000 kita tulis 3 balik. Ratus kita tulis 2 balik. 2. Betul? Puluh ni. Dia kata kekalkan digit puluh jika digit SAR ialah 1, 2, 3 atau 4. Okey. SAR kita tengok. SAR ni nombor dia Kosong. nombor apa? SAR ni adalah 8 kan? Ya. Okey, jadi dia lebih daripada 4. Jadi kita kena letak 8. kita letak 8. Kita kena tambah 1 kepada 7 ni. Kena tambah 1 dekat 7 sebab dia lebih daripada 4 kan? Dia ada di sini kan? 8. Jadi 7 tambah 1 jadi 8. Dan dia kata akhirnya digit SAR tu tukar kepada kosong. Digit SAR tukar menjadi kosong. So nombor apabila nombor 3278 apabila kita bondarkan kepada puluh terdekat nilainya ialah apa? 3280. Ya, betul. 3280. Sebenarnya kita tengoklah ni 78 ni. Kita tengok 78 ni je. Yang paling dekat 78, puluh yang paling dekat adalah 80. Jadi bila 3278 kita bundarkan kepada puluh terdekat, jawapannya ialah 3280. Okey, faham? Itu adalah membundarkan nombor kepada puluh terdekat. Okey. Sekarang kita belajar pula macam mana kita nak membundarkan nombor kepada ratus. Ratus terdekat. Ada berapa cara pembundaran? Macam mana kita nak buat bundar? Ada berapa cara kita nak bundarkan? Arvin? Satu cara. Satu cara ke dua cara? 2. Ada Dua dua cara. Okey, sekarang kita nak bundarkan ni. Kita guna garis nombor. Kita guna cara yang pertama dulu. Garis nombor. Macam mana? Okay, soalan dia. Dia bagi soalan. Arvin tolong baca soalan. Arvin tolong baca soalan. Bundarkan nombor 3260 kepada ratus yang ampere. Nombor yang diberi ialah nombor apa? 3260. Dia suruh bundarkan kepada Dia suruh bundarkan kepada ratus yang hampir. Okey, kita buat garis nombor. So buatlah garis nombor. Kemudian kita letak nombor. Bila ratus yang hampir, tengok dekat nilai ratus ni je. Betul? 260 ni. Jadi sama ada dia berada di antara 3200, dia berada di antara 200 dengan 300, 3300. Betul? Betul. Betul. Okey, kita tengok 3260 dekat mana 3260? Ni. Itu. Okey, awak tengok 3260 tu. Kedudukan dia. Dia dekat dengan 3200 ni ataupun 3300. Cuba awak tengok. Yang mana paling dia dekat? 3000. Dia dekat dengan nombor mana? 3200 ataupun ni 3200 ataupun 3300. 3100. Apa? 300. 3000.
3.300. Ya, dia paling dekat dengan 3.300. Tengok ni 3.000, dia nak berjalan pergi 3.200. Oh, jauh jalannya. Yang paling dekat ialah 3.300. Terus. Jadi, jawapan dia cuba baca Adib. 3.260 lebih hampir dekat 3.300. Selain daripada kita kata lebih dekat, boleh cakap juga lebih hampir. Hampir ni maksudnya dekat lah. Sama juga dengan hampir ni sama juga dengan dekat. Kejap cikgu kena tulis pelan-pelan. Hampir ni Arvin, hampir ni maksudnya sama juga dengan dekat. Hampir, nearest. Okay, alright. So, okay, Arvin tolong baca jawapan dia yang bawah tu. 3.260 dibundarkan kepada ratus yang hampir menjadi 3.300. Okey, bagus. Okey, sekarang kita nak bundarkan kepada ratus yang terdekat guna cara yang kedua, iaitu apa cara kedua? Cara kedua kita guna apa cara yang kedua? Jadual. Ya, betul. Jadual. Bagus Arvin. Cuba baca soalan Adib. Bundarkan nombor 9.054 kepada ratus terdekat. Okey, Adib. 9,054. Mana dia digit yang mewakili ratus? 9054. Digit mana adalah nilai tempatnya adalah ratus? Adib, 9054. Yang mana satu ratus? 9 ke, kosong ke, 5 ke, 4? Kosong. Sifar. Sorry sifar. Sifar ini, sifar atau kosong. Sifar ini adalah, nilai tempatnya adalah ratus. Jadi sekarang, kita nak tengok. Kalau ratus, kita nak tengok dia dekat dengan apa? Kita buat jadual dulu. Peraturannya ialah macam mana? Bulatkan digit pada nilai tempat ratus. Kita bulatkan digit. Betul macam mana Adib cakap tadi. Sifar berada di tempat ratus. So kita bulatkan dia dulu. Okey. Kedua, apa yang kita kena buat? Digit balik pada nilai tempat ribu dikekalkan. Mana digit mana tempat ribu? 9. 9 dia kata kekalkan. Jangan tukar dia kata. So kita tulis 9. Alright. Okay, next. Cuba baca. Digit 10 ialah 5 jadi tambah 1 pada digit ratus. Digit 10 ialah 5. Okey, kita tengok ratus, kita tengok rumah sebelah dia, 10 ni, 5. 5 adalah lebih daripada 5 kan, berada di tempat yang lebih daripada 4. Jadi kita kena tambah 1 pada mana? Pada ratus. Sifar tambah 1, jawapan dia? Kosong tambah dengan 1, berapa? Kita nak tulis berapa kat sini? 1. 1. Okey, jadi 50 ni kita nak tulis apa bawah ni? Dia kata tukar digit 10 dan sah kepada kosong. 5 tu kita tukar jadi sifar juga, kosong. Dan sah dia kata tukar kepada apa ketukar? Tengok sini dia tukar kepada apa ni? Kosong.
Ya, tukar kepada kosong ataupun sifar. Jadi berapa jawapan dia bila kita bundarkan nombor 9054 kepada ratus terdekat? 9.100. 9.000. Ya, 9,000 satu ratus. Okey, boleh buat tak kalau cikgu bagi soalan macam ni? Adib dengan Arvin. Boleh? Boleh. Senang je kan? Boleh. Okey. Sekarang kita nak bundarkan nombor kepada 1,000 pula. 1,000. Kita nak tukarkan nombor kepada 1,000. Cara yang pertama guna apa cara yang pertama? Garis nombor. Yes, garis nombor. Cikgu dah tertekan awal pula. Okey. Okey, mari kita baca nombor. Nombor. Baca soalan dia. Apa soalan dia? Bundarkan nombor 6.750 kepada 1,000 terdekat. Kepada 1,000 terdekat. Bundarkan nombor 6,750 kepada 1,000 terdekat. Kita buat garis nombor. Okay. Right. Okay. Silap. Cikgu nak tanya sebenarnya. Okay. Bundarkan nombor kepada 1,000 terdekat. Okay. 6,750. Sebutkan digit 1,000 pada nombor ni. 6. 6 adalah 1,000. Sekarang dia kata suruh bundarkan antara kepada 1,000 terdekat kan. Jadi 6,000 ni 6,750. Dia berada yang paling dekat dengan dia adalah 6,000 dengan 700. Yes, 6,000. 6,000 ya dengan 7,000. Tapi kita nak tengok 6,700 ni dia dekat yang mana satu? 6,000 ke ataupun 7,000 kan? 6,000. 6,000. Ya ke? Okey, kita tengok dulu. 1,000 yang terdekat. So, inilah 6,000 dengan 7,000 kan? Okey. Dekat mana 6,700? Cikgu silap. Sorry. Okey, awak tengok dekat garis nombor ni. 6,700 berada di mana? 6,750. 6,750 ni berada di mana? Siapa boleh bagi tahu dengan cikgu? 6,750 berada di mana? 1,000. Mana? Dia berada di sini, di tengah-tengah ni. Di sini, dia berada di sini. Tengok. Nampak tu? Dia berada di sini 6,750. Nampak tu? 6,750. Okey. Jadi, tengok 6,750 ni. Dia paling dekat dengan mana? 6,000 ke dengan 7,000? 6,000. 6,750 ni awak tengok dia paling dekat dengan 6,000 ke dengan 7,000? Dengan 7,000. dengan yang 7. ini paling dekat. 7,000. 7. Ya, 7,000 lah. Dia kan jauh ni dengan 6,000 ni. Nampak tak Arvin? Jauh kan? Dengan 7,000 lagi dekat. Jadi jawapannya 6,000. Okey, baca Arvin. 6,750 lebih dekat dengan 7,700. 7,700. Alamak, cikgu silap tulis lah ni. Sekejap. Sekejap, cikgu silap tulis ni. 7,000. Alright. Sorry ya. Okay. Okay. Okay, baca sekali lagi Arvin. 6,750 lebih dekat dengan 7,000. Ataupun kita boleh tulis macam ni ya. Adib baca. 6,000. Adib baca yang kedua, jawapan yang kedua.
6,000. Ha. Lupa nama kawan. 6,750 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 7,000. Okay, alright. Ini adalah cara pertama kita gunakan untuk bundarkan nombor kepada ribu terdekat. Okey, sekarang kita guna cara yang kedua untuk bundarkan nombor menggunakan apa cara yang kedua? Jadual. Jadual. Kita gunakan jadual pula. Macam mana kita nak bundarkan nombor kepada ribu terdekat? Okey, soalan. Cuba bagi soalan. Bundarkan nombor 5,764 kepada ribu terdekat. Okey, sekarang kita nak bundarkan nombor 5,764 kepada ribu terdekat. Okey, sebutkan digit mana adalah mewakili nilai tempat ribu. Nombor ni. Mana? 5. 5. Okey, bagus. 5. Alright, so kita buat jadual. 5 kita letak dekat dalam ribu. 7 kita letak dekat kotak ratus. 6 kita letak dalam kotak 10. 4 kita letak dalam kotak 4. Alright. So, apa benda pertama yang kita kena buat? Pertama, kita bulatkan apa? Bulatkan digit pada nilai 4,000. So tadi awak kata 5 kan? So kita bulatkan digit pada nilai tempat ribu. So kita bulatkan 5. Seterusnya kita buat apa? Digit ratus ialah 7. Okey, bila kita dah bulatkan nilai ribu, kita tengok orang sebelah dia, orang sebelah kanan dia, iaitu ratus. Digit ratus ialah 7. So kita tengok 7. 7 ini lebih daripada 4, kurang daripada 4 atau lebih daripada 4? Adik, 7 ni kurang daripada 4, lagi sikit daripada 4 ataupun lebih daripada 4? Arvin, I'm asking Lebih. you. Yes, 7 adalah lebih daripada 4. Maka bila dia lebih daripada 4, kita kena tambah 1 dekat mana? Tambah 1 pada digit ribu, iaitu 5. Jadi 5 tambah 1 jawapan dia? 6. 6. Jadi kita tulis 6 di situ. Jadi 7 ni kita nak tulis berapa? Tukar digit ratus, 10 dan sa kepada kosong, sifar. Jadi 7 ni kita nak tukar kepada nombor? 7 ni kita nak tukar kepada nombor berapa? Nak tulis apa kat bawah ni? Ya. Adik, Yep. dia kata tukar digit ratus, puluh dan sa kepada kosong. Jadi, yang ratus ni, kita nak tukarkan kepada berapa? Kosong. Ya, kosong. Okey, 6 ni nak tukarkan kepada berapa? Kosong juga. Kosong juga. Kosong. Alright, jadi 4 ni kita nak tukarkan kepada berapa? Kosong. Kosong juga. 6,000. Ya, jawapan apabila kamu bundarkan nombor 5,764 kepada ribu, jawapannya berapa kamu dapat? Apa jawapan yang kamu dapat? 6,000. Ya, betul. 6,000. Clap, 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 clap. Itu dia jawapan yang kamu dapat apabila kamu tukarkan
Nombor kamu bundarkan nombor 5,764 kepada ribu yang terdekat. Alright. So, maka habislah kita punya kita punya presentation hari ini, kita punya kelas hari ini. Apa kelas hari ini kita buat apa tadi? Matematik. 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 Apa? Kita belajar pasal apa? Bundarkan. 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 Kejap. Stop presentation. Okay, jadi hari ni kita belajar macam mana kita nak buat pembundaran. Macam mana kita nak membundarkan nombor bulat. Basically ada dua cara yang kamu belajar tadi. Cara yang pertama ialah apa? Kita guna apa yang panjang tu? Kita gunakan? Garis. Yes. Garis. Gunakan garis nombor. Cara yang kedua ialah kita gunakan? Jadual. Okey, pembundaran yang kita belajar hari ini ialah kita bundarkan puluh terdekat, lepas tu kita bundarkan ratus terdekat dan akhir sekali kita belajar tentang bagaimana kita nak bundarkan kepada ribu terdekat menggunakan dua cara tadi. Jadi tugasan untuk hari ini, okey, kamu buat aktiviti kamu muka surat 13 dan 14. 14. Ya. Yang hari ni punya muka surat 1 hingga 12 dah siap dah. Arvin dah siap. Adib dah siap dah. Belum. Tak apa. Adik buat slow-slow sebab cikgu tahu banyak lagi. Buat slow-slow. Lepas dah habis tu nanti kamu sambung lagi 13 dan 14. Ya, simpan dulu buku tu. Cikgu nak tunggu 13 dan 14. Okey, tanda. Dah tanda cikgu. 13 dan 14. Okey, dah tanda good. Okey, simpan dulu buku tu. Yang penting kamu siapkan dulu semua kerja-kerja yang cikgu bagi. Alright? So, untuk itu apa? Thank you. Terima kasih daripada Cikgu Huda. Alright.